Jadi nak capai rahsia yang pertama, tu yang Nabi sebut tak dibu auladukum bisalasati asya. Dan didiklah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan mencintai Rasulullah. Kan kita kena suruh anak-anak kita, keluarga kita, diri kita buat apa yang Nabi suka, tinggal apa yang Nabi tak suka. Kan? Kemudian sayang Nabi, buat apa yang Nabi biasa buat. Yang kedua bihubbi ahlihi, mencintai menyayangi ahli keluarga Nabi. Macam mana nak cinta ahli keluarga Nabi? Ahli keluarga Nabi pun tak tahu siapa. Isteri Nabi yang 13 orang tu, dia ingat siapa? Yang dia ingat Aisyah, Siti Khadijah, 2 tu je. Yang lain tak tahu. Anak-anak Nabi, cucu Nabi, Hasan Husin, kan. Jadi kena ajar ahli keluarga kita dengan kita mengenali siapa ahli keluarga Nabi dan sayangi mereka. Dan yang ketiga disebut bi qiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran banyak-banyak. Bacalah Quran, memahami maknanya. Sebab macam kita lah, bila tengok satu buku lah kan, macam mana kita faham satu buku, kita nak cuba faham apa yang penulis tu cuba sampaikan. Kita baca buku. Orang perempuan dia rajin lah baca novel. Dia tengok apa sebenarnya kisah nak disampaikan. Macam tu juga dalam Quran. Kalau kita main baca je tapi tak pernah nak usaha fahami isi kandungan macam mana mungkin kita tahu apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak kita sampaikan. Kita datang majlis ilmu ni pun, apa disampaikan oleh penceramah-penceramah dalam masjid ni, semuanya pasal tu lah. Apa yang telah pun Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, apa yang Nabi sampaikan, jadi kita laksanakan. Sebab tu kita tengok dah kata dah, bersatulah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh pada tali Allah, bersatu, kan? Dan janganlah berfirqah-firqah, jangan berpecah-pecah. Dah beritahu dah, tapi ada yang tak faham. Ada yang tak faham. Bila tak faham susahlah. Tu sebab buat hal sendiri tu, kan? Ada dia jadi apa? Ada istilah orang Melayu sebut kau sumbang, kan? Buat hal dia, campur orang tidak, apa tidak, buat hal sendiri. Dia bukan tak senang hidup dia, tetapi baik tak reti, tak campur. Tapi bila susah sampai masanya, perlukan masyarakat juga. Tak ada siapa pun boleh hidup sendiri. Nampak kan? Tu dah tahu. Sembahyang jemaah 27 kali ganda daripada sembahyang seorang pun dah tahu, tapi tetap tak ramai ke setengah masjid. Masjid At-Taqwa ni okey, tempat lain. Kan? Ni New Zealand saya kan ni. New Zealand ni ke mana? Afrika kan. Terasa kan bila dah ramai macam ni, terasa sempit ni. Terasa sempit masjid macam tu kan. Tapi time subuh terasa lapang macam tu terasa lapang. Tapi tak apalah, ikhtiar kan. Jadi sebenarnya rumah Allah ni sama-sama lah kita sayang rumah Allah ni, jaga sama-sama. Tuan-tuan ni bertuah ni dapat surau masjid yang selesa macam ni. Itu sebabnya bila ada usaha-usaha nak menambah baik selesakan masjid ni, kita kena sokong. Itu sebabnya malam ni pun ada tabungan. Tuan-tuan sumbeklah duit banyak. Sebab kita nak cat balik masjid ni dan juga nak tukar kapet. Tukar kapet. Ini kena robot tuan-tuan. Ni kena robot. Ni pun salah satu rahsia keluarga bahagia ni. Sedekah banyak-banyak. Sedekah untuk pasang kapet. Siap kapet besok. Selagi mana orang pakai untuk semayang, kan? Berjalan atas tu pun dapat pahala mengalir pahala, walaupun kita dah jiun, walaupun kita dah padam, dah tak ada lagi dah, dalam kubur dah, mengalir pahala. Mana pula datang pahala ni, kita pun dah tak ingat dah. Rupa-rupanya ada kita sedekah dulu, orang tu guna duit tu buat pintu sekolah. Selagi mana orang buka tutup pintu sekolah tu, selagi tu dapat pahala. Bukan susah benar. Ini kena apa? Malu kita dengan bangsa lain kadang. Malu. Bangsa lain keluar duit untuk bangsa ni, bukan main lagi kita kadang. Bangi bukan main ni. Marah kita mesti bantu. Sedekah RM1. Alah. Itu masalah. Bukan orang sini okey, tempat lain ni. Saya suruh orang lain contohi jemaah Masjid At-Taqwa. Kan? Sumbek banyak-banyak. Banyak-banyak nanti nampak tabung tu jangan boleh tak nampak pula. Tabung kat mana tak? Belakang warna putih. Kat belakang warna putih tu. Sumbat banyak. Di samping tu juga ada satu tabung lagi. Tu yang dibawa oleh sahabat saya, nanti kan saya akan maklumkanlah, kan? Sumbatlah banyak-banyak.
Okey, jadi makna kata tu Quran. Baca. Jangan kita sekadar membaca saja, tetapi juga kita tazakkur, cuba ingat, tadabbur dan buat apa yang diberitahu dalam Quran. Yang keduanya, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ajak keluarga kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ibadah-ibadah. Ibadah yang wajib, ibadah yang sunat, semua kita buat. Ibadah sunat nak cover balik ibadah-ibadah wajib kita. Mungkin ada yang mana yang kurang sempurna tu nak top up sikit lah. Kita buat ibadah lah banyak-banyak. Tapi ibadah ni bukan main ikut-ikut aja, kena belajar juga. Kesempurnaan ibadah, mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Yang pertama dengan ilmu, bukan main belasah aja. Orang semayang kita semayang, orang rukuk kita rukuk, tapi kita pun tak faham apa sebenarnya pembacaan kita. Tu sebab saya suruh baca, suruh faham tadi. Dah sampai masanya kita memahami juga bacaan-bacaan dalam Al-Quran tu yang kita bawa dalam semayang kita. Mesti dengan ilmu. Kenapa kita sujud macam ni? Betul tak cara kita rukuk ni? Betul tak cara kita ni? Duduk antara sujud, kaki kita pelipatnya macam mana? Kena tengok. Dan belajar dengan guru. Yang kedua, mestilah ikhlas. Ibadah mesti ikhlas. Nak capai kesempurnaan ibadah, mestilah ikhlas. Yang ketiga, mestilah membawa perubahan kepada perangai dan tindak tanduk kita. Kalaulah kita ibadah-ibadah tapi perangainya tahu ada masalah dengan ibadah kita, mengumpet laju ya, cerita tak elok pasal orang, ada je cerita buruk pasal orang. Ni boleh lepas main maghrib ni menangis-nangis berdoa, habis dia doa langsung dikutuk orang lain. Dia tak boleh pakai lah dia tu. Aku tak suka betul dengan orang ni, kan? Kadang kemudian begitu juga mengenai orang, mengena orang, memfitnah orang. Macam-macam begini. Macam-macam. Nak pula dengan media maya sekarang kan. Macam-macam. Jangan main. Copek berita-berita tak elok tu cepat tersebar. Jangan risau. Cerita baik lambat tersebar. Kan? Macam imam pergi umrah. Benar baik, lambat tersebar. Imam dah balik baru tahu. Punya tahu. Imam dah balik berumrah baru tahu imam pergi umrah. Lah pergi umrah ke imam, betul lah lama tak nampak punya tahu kan. Cuba kalau cerita-cerita tak elok tu, cepat semua update kan. Tu dia. Cerita-cerita tak elok ni jangan saya sebarkan tuan-tuan, bahaya tu. Tu jangan main hari ni orang nak jadi jutawan dosa. Kita tak sadar tau, menyebar-nyebarkan cerita ni jadi jutawan dosa. Sebab kita sebarkan cerita tu elok ke tak elok ke, betul ke tak betul, dua-dua dosa. Bila cerita benda tak elok pasal orang, walaupun benda tu betul, jadi dosa sebab mengata, mengumpat. Bercerita pasal orang dah lah tak betul, jadi fitnah. Dua-dua dosa. Jadi apa macam mana nak buat? Tu yang Abu Laiz kata, buat 7 perkara. Buat 7 perkara pula. Sorry, buat 6 perkara. Yang pertama, bila orang sampaikan cerita, jangan percaya sebab kesaksian dia tak cukup. Kau dengar mana cerita tu? Ada orang cakap, jangan ambil. Dia baru dengar-dengarnya, betul tidak pun tak tahu, jangan ambil. Kedua, hendaklah kita mencegahnya sebab membawa kepada kemungkaran. Betul pun berdosa, tak betul pun berdosa. Jadi jangan gitu. Jadi kita cegah, kau berhentilah buat cerita tak elok ni, kau tu tak hukum berdosa, neraka ni. Cegah. Yang ketiga, janganlah kamu bersangka-sangka disebabkan cerita orang. Yalah, tak sangka kan JK masjid macam tu. Nampak? Kan Saddam cakap tu. JK tak sangka JK sejik gitu. JK sejik kan. Tak sangka betul. Nampak baik dia tu. Perangai agak sedap kan. Jadi jangan bersangka-sangka, berdosa. Allah Ta'ala tak suka. Dan begitu juga keempat, dahlah janganlah kamu menyelidik pula betul ke tidak cerita tu. Jangan menyelidik. Nanti aku semak, aku kenal abang dia tu, aku dapat apa-apa info, aku update. Dia pula update. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu sebab natijahnya akhirnya kedua-duanya apa? Neraka. Dan yang keenamnya, bila kamu dah membencinya, janganlah kamu mengulangi perbuatan itu. Tu Abu Laiz As-Samarkandi aja. Kita semayang tapi baik, jadi perangai tak elok. Kesempurnaan ibadah 4. Pertama tadi ilmu, kedua ikhlas, yang ketiganya tindak tanduk perangai jadi lagi baik dengan ibadah, dan yang keempatnya nak capai kesempurnaan ibadah mestilah dimulakan dengan niat.
Na'malu bin niat. Semuanya dengan niat. Bila nak semayang mesti ada niat. Tak ada lah, jangan, tak ada, memang tak ada lah orang nak semayang tu niat nak masak, tak ada. Kan? Tapi makna niat gitu. Mesti ada mulakan dengan niat. Jadi kerjakanlah ibadah yang apa. Kadang-kadang semayang sunat tu je tengok semua orang semayang sunat, kau boleh habaq dia. Yang ada seorang tu boleh relax duduk tengok orang semayang, seolah-olah kau semayang lah, aku dah banyak, macam tu lah lebih kurang. Kan? Masalah tu. Buatlah, kan? Tu ibadah-ibadah sunat ni juga salah satu cara nak bagi Nabi kenal kita akhirat besok. Akhirat besok Nabi panggil ummati, ummati, umatku, umatku, dia panggil gitu. Yang tu lah suara yang kita nak dengar, macam tu lah bentuk panggilan yang kita nak Nabi panggil kita, umatku, kemari kau umatku. Tapi kalau Nabi tak kena kita, sia-sialah hidup berpuluh tahun atas dunia, tapi Nabi tak kena. Sia-sia kalau Nabi tak kenal kita. Ya, kan? Nabi sebut faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Yang ketiga, terus menerus mengingati Allah dalam setiap keadaan, baik dengan hati, dengan lisan, dengan amalan keadaan dirinya. Kecintaan pada Allah ni ajak semua sekali. Dalam rumah tangga kita, ajak semua untuk terus ingat Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, barang siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, wa zakarullaha katsira, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Itu sebabnya kita buat kenduri tahlil arwah, dan kita buat doa selamat. Tujuannya kita buat kenduri-kenduri tu, yang buat tahlil arwah ni, sebab kita ni nak zikir satu. Zikir ni nak bagi ingat Allah. Tahlil tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu tahlil tu. Buatlah. Tu yang pertama buat kenduri. Yang kedua sebab nak makan. Tu penting. Sebab ramai cakap apa pula, memang betul. Sebab makan itu sedekah daripada tuan rumah, juga pahala besar. Nak pula tuan rumah niat sedekah, niat untuk arwah yang sedang ditahlilkan tu. Tu. Kan Allah Ta'ala ni nak cabut nyawa kita bila-bila je. Kita mungkin hari ni kita nampak tak penting, tak malah tak ada apa lah tahlil ni, tapi kita akan tahu bila kita dah tak ada atas muka bumi ni, kita dah kena tanam besok dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa tu lah bila keluarga kita buat, kita kalau boleh nak dia buat setiap minggu kalau boleh. Itu sebab yang ada ahli keluarga datang setiap hari Khamis malam Jumaat, datang masjid, bawa tu dia bagi juga tu, minta untuk arwah tu, sebab nak buat setiap minggu hadiah kan. Salah satu tanda ingat. Kan?